Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada hari ini, kumpulan kami akan membentangkan tentang tajuk Pemikiran Dakwah dan Tarbiyah Al-Ikhwan Al-Muslimun di Mesir. Pada abad ke-19, pertarungan besar antara gerakan-gerakan Islam dengan penjajah di kebanyakan negara Islam di dunia. Antara gerakan Islam tersebut ialah Al-Ikhwan Al-Muslimun yang mempertahankan Islam di bumi Mesir. Al-Ikhwan Al-Muslimun menjadi satu pembangkit kepada orang Islam serta bertanggungjawab dalam memperkuatkan akidah orang Islam pada ketika itu. Selaras dengan itu, usaha membebaskan bumi umat Islam daripada ideologi dan fahaman yang menyimpang daripada syariat. Oleh itu, kami akan memberikan informasi serba sedikit berkaitan dengan perkara-perkara yang dilakukan oleh Al-Ikhwan Al-Muslimun dalam pemikiran dakwah dan tarbiyah mereka. Latar belakang Al-Ikhwan Al-Muslimun. Al-Ikhwan Al-Muslimun ni merupakan satu gerakan Islam di Timur. Al-Ikhwan Al-Muslimun ni juga diasaskan oleh Al-Imam Al-Syahid Hasan Al-Banna. Al-Ikhwan Al-Muslimun ni ditubuhkan pada tahun 1928 dan Al-Ikhwan Al-Muslimun ditubuhkan setelah kejatuhan Turki Uthmaniyah pada tahun 1924 bagi mempertahankan Islam di bumi Mesir pada ketika itu. Latar belakang pengasas Al-Ikhwan Al-Muslimun. Nama lengkap beliau adalah Al-Imam Al-Syahid Hasan Al-Banna. Beliau ni merupakan seorang tokoh agama Islam. Beliau juga merupakan anak kelahiran Mahmudiyah Behera Mesir, dilahirkan pada tanggal 14 Oktober pada tahun 1906. Beliau ini seorang yang menghafal Al-Quran sejak daripada kecil, dan kerana menghafal Al-Quran itu membuatkan Imam Hasan Al-Banna ni memiliki sikap santun dan hormat pada sesiapa saja orang yang ditemui olehnya beliau di sekelilingnya. Pada usia 12 tahun, Hasan Al-Banna ni berhasil menghafal separuh dari isi Al-Quran, dan 2 tahun berikutnya Imam Hasan Al-Banna ni berjaya menghabiskan seluruh juzuk Al-Quran. Pemikiran dakwah Al-Ikhwan Al-Muslimun. Yang pertama iaitu ta'rif ad-dakwah. Menurut Ibnu Manzur dalam kitab Lisan Al-Arab, dakwah dari sudut bahasa Arab ialah mengajak, menyeru ataupun memanggil. Perkataan ini membawa maksud apa sahaja yang mengajak kepada akidah ataupun kepada kebaikan. Dakwah juga membawa maksud mengajak kepada mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Perkataan dakwah ini mempunyai maksud dan tujuan tertentu sebagaimana yang telah Allah turunkan melalui firman-Nya. Maksud dakwah ini dapat kita rujuk pada beberapa ayat Al-Quran. Namun, dari segi istilah bahasa Arab ialah menyampaikan Islam kepada semua manusia dan mengajar mereka ni dan juga menggerakkan mereka untuk sama-sama beramal dalam semua aspek kehidupan. Seterusnya, pemikiran dakwah Al-Ikhwan Al-Muslimun. Baik, yang pertama, Al-Ikhwan Al-Muslimun ni dia menyeru agar penyampaian dakwah ini dilaksanakan dengan apa juga cara sekalipun serta mengusahakannya dengan gigih untuk membentuk mereka agar menjadi apa yang diharapkan. Al-Ikhwan Al-Muslimun juga diajar erti kemerdekaan jiwa, hati dan pemikiran. Ciri-ciri dakwah Al-Ikhwan Al-Muslimun ialah bersifat Rabbani dan sejagat. Apa itu sifat Rabbani? Sifat Rabbani ini bermaksud untuk mengajak manusia ni supaya mengenali Tuhan mereka dengan lebih baik. Manakala sejagat pula bermaksud dakwah ini bersifat kemanusiaan dan menjadikan kesejahteraan hubungan persaudaraan sesama manusia sebagai asas. Pemikiran dakwah Hasan Al-Banna. Pemikiran dakwah Hasan Al-Banna sebenarnya berasaskan kepada pengalaman dan keprihatinan Hasan Al-Banna sejak peringkat awal pendidikan beliau. Pemikiran dakwah beliau juga berkait rapat dengan suasana sekeliling ketika beliau menuntut di sekolah rendah, namun di sekolah perguruan Damanhur, dan akhirnya
di Dar al-Ulum Kahirah. Pendedahan itu mendorong Imam Hasan al-Banna berpandangan bahawa hanya dakwah yang bersungguh-sungguh sahaja akan dapat mengeluarkan masyarakat Mesir daripada kelemahan, seterusnya meningkatkan keupayaan umat Islam. Di dalam himpunan Risalah Hasan al-Banna, tema dakwah adalah merupakan tema utama dalam setiap tulisan beliau. Penegasan Imam Hasan al-Banna mengenai tujuan dan matlamat al-Ikhwan al-Muslimun membolehkan masyarakat awam umumnya memahami dan mengenali pemuda dan ahli yang bergerak atas nama al-Ikhwan al-Muslimun. Yang lebih utama ialah penjelasan ini akan mengurangkan rasa bimbang dan takut dalam kalangan rakyat akan kewujudan gerakan yang baru ini. Imam Hasan al-Banna ini juga turut memperkemas dakwah al-Ikhwan al-Muslimin adalah dakwah yang menggabungkan seluruh elemen yang ada di dalam Islam yang mempunyai pengertian yang luas. Bahkan, Islam bukan terbatas kepada aspek-aspek ibadah atau kerohanian sahaja. Setiap gerakan itu ia memerlukan 3 perkara utama, iaitu yang pertama ialah manhaj yang sahih atau pendekatan yang betul. Selain itu, manhaj yang kedua pula ialah setiap ahli dalam gerakan itu juga perlu beriman dan beramal dengan apa yang disuruh. Baik, kita pergi kepada manhaj seterusnya, iaitu manhaj yang ketiga ialah gerakan ini memerlukan satu saf kepimpinan yang baik. Tanpa adanya pemimpin yang betul, maka segala usaha walaupun ianya baik tidak akan mencapai matlamat sepenuhnya. Imam Hasan al-Banna juga mengajak semua ahli al-Ikhwan al-Muslimin menjadikan dunia ini sebagai wakaf untuk jalan dakwah. Landasan bagi sesebuah dakwah itu menurut beliau ialah berteraskan iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amirul Amri Izzat bin Azhar, nombor metrik 054734, berkaitan dengan tarbiyah al-Ikhwanul Muslimun. Takrif tarbiyah. Tarbiyah berasal daripada perkataan bahasa Arab yang bermaksud pendidikan, manakala orang yang mendidik pula dinamakan sebagai murabbi. Tarbiyah merupakan satu proses mendidik seorang dengan ilmu dan pemikiran Islam serta melaksanakannya dalam kehidupan seharian. Tarbiyah bukan sekadar pada aspek teori atau pemikiran sahaja, tetapi turut merangkumi aspek amali, iaitu mengamalkan Islam secara sempurna. Menurut Ali Abdul Halim Mahmud, tarbiyah bererti uslub yang terbaik di dalam proses berinteraksi dengan fitrah kemanusiaan dalam bentuk pengucapan secara langsung atau tidak langsung agar masyarakat dapat mengikutinya berdasarkan manhaj atau garis panduan dan wasilah-wasilah khusus yang tidak bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala untuk menghasilkan perubahan di dalam diri ke arah yang lebih baik. Itulah yang dikatakan berkaitan dengan maksud tarbiyah itu sendiri. Seterusnya, tarbiyah al-Ikhwanul Muslimun. Antara pembagian tarbiyah ialah tarbiyah secara khusus. Tarbiyah secara khusus ini ialah matlamat tarbiyah yang dicapai dari aspek haraki. Ia terbahagi kepada 3 asas. Yang pertamanya manhaj, yang keduanya uslub dan yang ketiganya wasilah. Baik, manhaj terbahagi kepada 3 aspek utama. Yang pertamanya aspek keahlian dan yang keduanya aspek jemaah dan yang terakhir aspek kemasyarakatan dan sosial. Aspek keahlian. Ada beberapa kaedah yang dilaksanakan oleh Hasan al-Banna bagi membentuk ahli yang mantap dan boleh mewarisi misi dakwah ini. Antara kaedah membentuk ahli ialah jalan usrah. Setiap ahli wajib mempunyai satu kelompok usrah untuk bertemu setiap minggu bagi membincangkan mengenai hal-hal agama dan semasa. Kaedah berikutnya ialah melalui buku atau lebih. Setiap ahli dikehendaki memperbanyakkan pembacaan bagi yang mampu. Mereka yang dikehendaki menulis buku maupun risalah. Ahli akan didedahkan dengan seminar yang kecil bagi membincangkan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan maupun agama. Ahli diwajibkan untuk hadir ke dalam muktamar yang akan diadakan secara setahun sekali bagi menghimpunkan semua ahli jemaah dan bertemu untuk merapatkan silaturahim. Seterusnya, aspek jemaah.
membekalkan jemaah dengan ahli yang mempunyai kepakaran dalam bidang dakwah dan penerangan, amal dan harakah, pengurusan dan pentadbiran politik, sosial dan kemasyarakatan. Membekalkan jemaah dengan kepimpinan yang baik dan terlatih agar sumber manusia dapat ditempatkan pada tempat yang diperlukan. Seterusnya, membekalkan jemaah dengan tenaga yang berkemampuan melaksanakan urusan jamaah dan menangani sebarang anasir luar. Bagi aspek kemasyarakatan dan sosial pula, menempatkan ahli yang ditarbiah di sekolah, institusi, universiti agar dapat memperkukuhkan kefahaman dan menjadi contoh teladan yang baik kepada masyarakat. Sebagai contohnya, Al-Ikhwanul Muslimun mendirikan universiti bagi menambah ilmu pengetahuan. Sebagai contoh universiti tersebut adalah Al-Mujamma' Al-Islami yang ditubuhkan oleh Ahmad Yasin di Gaza pada tahun 1973. Uslub ad-dakwah mestilah diasaskan di atas manhaj Rabbani yang berpandukan apa yang dinyatakan di dalam Al-Quran. Panduan utama kita adalah Al-Quran, sumber dari segala sumber dan asas daripada segala asas. Panduan utama yang perlu dirujuk oleh setiap Muslim. Di dalamnya Allah Subhanahu Wa Taala menggariskan uslub dakwah dengan jelas dan terang, yang bermaksud daripada surah An-Nahl yang ayat yang ke-125, yang bermaksud, serulah ke jalan Tuhanmu wahai Muhammad dengan hikmah, kebijaksanaan dan nasihat pengajaran yang baik. Daripada ayat Al-Quran di atas, ataupun dapat disimpulkan uslub dakwah ini mengandungi 3 uslub utama, iaitu uslub hikmah, uslub mau'izatul hasanah dan juga yang terakhir uslub mujadalah bil ahsan. Baik, uslub hikmah. Sebagai contohnya, pada tahun pertama Al-Ikhwan Al-Muslimun ditubuhkan, Hasan Al-Banna berdakwah melalui cara penyampaian yang lemah lembut di warung-warung kopi sehingga beliau disegani ramai. Itu terusnya uslub mau'izatul hasanah. Sebagai contoh, ketika Al-Ikhwanul Muslimun berada di Musyallah, yakni Zawiyah, Hasan Al-Banna menegaskan kepada semua ahli untuk meninggalkan sikap boros dan menguatkan lagi akidah Islam, seperti Hasan Al-Banna mengejarkan praktikal ibadah di masjid-masjid. Seterusnya, uslub mujadalah bil ahsan, yakni sebagai contoh, Hasan Al-Banna menegaskan pendirian beliau terhadap pemerintah agar menjadikan undang-undang di negara merujuk kepada syariat Islam melalui cara politik dan dakwah. Wasilah tarbiyah. Wasilah bermaksud segala sesuatu yang boleh mencapai kepada sesuatu. Wasilah berasal daripada perkataan Arab, iaitu wasala. Kata jamak bagi wasilah ialah wasail, wasil dan wusul, yang bermaksud sebab yang mendekatkan kepada orang lain, perantaran atau jalan. Terdapat pelbagai wasilah tarbiyah yang khusus dalam Islam yang boleh membawa kepada kesempurnaan tarbiyah dan membentuk kepribadian Muslim dan masyarakat. Antaranya yang dilakukan oleh Al-Ikhwan Al-Muslimun, yakni mengadakan usrah, madrasah, qiyamul lail dan juga program lawatan, yakni rihla tarbawiyah. Selain itu juga, pertubuhan jemaah Islamiah untuk tertumpu kepada pelajar universiti juga menjadi salah satu wasilah yang dilakukan oleh Al-Ikhwanul Muslimun. Malah penerbitan majalah ad-dakwah juga merupakan salah satu wasilah yang diguna pakai dalam tarbiyah Al-Ikhwanul Muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alif Haikal bin Muhammad Hizam, nombor metrik 054735. Okey, saya akan membentangkan tentang ciri-ciri dakwah dan tarbiyah Al-Ikhwan Al-Muslimun. Yang pertama, Rabbaniyah. Yang kedua, Alamiyah. Yang ketiga, Syumul. Yang keempat, Ilmiyah. Yang kelima, Aqlaniyah. Ciri yang pertama adalah Rabbaniyah. Apa yang dikatakan dengan Rabbaniyah? Menurut Hasan Al-Banna, adapun ia dikatakan Rabbaniyah kerana prinsip yang menjadi keutamaan bagi seluruh sasaran dakwah kita adalah mengajak manusia untuk mengenal Tuhannya dan memperkuat hubungan dengannya hingga memiliki semangat yang mulia. Al-Ikhwan Al-Muslimun selalu menyatakan Allahu ghayatuna, yakni Allah tujuan kami. Maka dari itu, sasaran pertama dakwah ialah mengajak manusia agar mengingat kembali hubungan mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala, membuat mereka lupa terhadap diri mereka sendiri. Jadi ciri pertama ini memfokuskan tentang untuk mengingatkan mad'u tentang hubungan mereka dengan Allah.
untuk mengelakkan mereka daripada kejumudan dan materialisme, di mana mereka akan lalai dengan kehidupan dunia. Ciri yang kedua adalah alamiah. Hasan al-Banna menegaskan hal itu dalam ucapannya, adapun ia disebut alamiah kerana dakwah kami ditunjukkan kepada seluruh manusia yang pada dasarnya bersaudara. Asal kejadian mereka satu, bapa mereka satu, serta nasab mereka satu. Kemuliaan mereka diukur dengan ketakwaan serta kebajikan dan amal utama yang mampu menjadi teladan yang baik untuk orang lain. Bagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nisa ayat yang pertama yang bermaksud, hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan darinya Allah menciptakan isinya, dan dari keduanya Allah mengembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan yakni mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahim syumul, yakni menyeluruh. Menurut Hasan al-Banna dalam penjelasannya, al-ikhwan al-muslimun adalah dakwah salafiyah, tarakiyah sunniyah, yakni mengikuti sunnah Rasulullah SAW, hakikat kesufian, organisasi politik, olahraga, ikatan keilmuan dan pengetahuan, serta perekonomian dan fikrah sosial. Demikianlah kita dapat lihat bahawa makna kandungan Islam telah menyatu dengan fikrah al-ikhwan al-muslimun, sehingga fikrahnya pun menyentuh seluruh aspek perbaikan dan aktiviti al-ikhwan al-muslimun mengarah pada pemenuhan seluruh aspek tersebut. Okey, seterusnya dalam kesempatan yang lain, Hasan al-Banna menyebutkan karakteristiknya secara ringkas, yakni Islam adalah agama yang syumul, yakni menyeluruh, merangkumi seluruh aspek kehidupan. Ia dikaitkan antara negara dan tanah air, pemerintah dan umat, moral dan kekuatan, kasih sayang dan keadilan, peradaban dan undang-undang, ilmu pengetahuan dan hukum, jihad dan dakwah, serta gerakan dan pemikiran. Yang keempat adalah ilmiah. Mengingat pentingnya ilmu pengetahuan bagi kebangkitan, sebagaimana menurut Hasan al-Banna, umat ini memerlukan kekuatan pengetahuan yang dapat mengarahkannya secara baik dan mendukungnya dengan berbagai penemuan, yakni teknologi baru. Islam tidak pernah menolak dengan sesuatu ilmu, bahkan sebaliknya ia menjadikan ilmu sebagai salah satu kewajipan di antara kewajipan-kewajipan yang lain dan mendukung sepenuhnya kegiatan ilmiah. Bahkan Islam menimbang setara ilmiah dan para syuhada merupakan satu jihad dalam Islam. Ciri-ciri yang keempat ini sangat penting untuk menambahkan ilmu pengetahuan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah At-Taubah ayat ke-122 yang bermaksud, tidak sepatutnya orang-orang yang mukmin itu pergi semuanya, yakni ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan tentang agama dan untuk memberikan peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Hai orang-orang yang beriman, perangilah orang-orang kafir di sekitar kamu itu, dan hendaklah mereka menemui kekerasan dirimu, dan ketahuilah bahawa Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Al-Quran tidak membezakan antara ilmu-ilmu keduniaan dan ilmu agama, bahkan memerintahkan untuk meraih keduanya. Aqlaniyah, iaitu rasional. Dalam ceramahnya, Hasan al-Banna memberikan nasihat bahawasanya para gerakan al-ikhwan al-muslimun harus mengawal emosi dengan pandangan akal dan semangat yang menggelora, serta jangan cenderung pada satu aspek sehingga melupakan aspek lainnya. Okey. Yang terakhir, kita pergi kepada kesimpulan. Al-Ikhwan Muslimun merupakan organisasi pergerakan Islam yang besar yang menyeru untuk kembali kepada ajaran tauhid yang berlandaskan Al-Quran dan juga hadis, serta memperjuangkan hak orang Islam. Al-Ikhwan Al-Muslimun bukanlah terorisme, akan tetapi Al-Ikhwan Al-Muslimun sebuah gerakan jihad, dakwah dan juga politik. Al-Ikhwan Al-Muslimun merupakan suatu gerakan yang berpengaruh besar pada zaman tersebut sehingga menjadi contoh kepada gerakan-gerakan Islam yang lain. Al-Ikhwan Al-Muslimun juga dilihat dari sudut pengasasnya, iaitu Hasan al-Banna yang berkelebihan yang berakhlak Islami yang sangat tinggi, di antaranya jujur dan benar, sopan dan tawaduk. Seterusnya, Al-Ikhwan Al-Muslimun perlu dicontohi dari sudut bagaimana pemikiran dakwah dan tarbiyah yang mereka lakukan dengan dilaksanakan oleh mereka dengan sempurna. Oleh itu, kita sebagai generasi baru perlu menanam hasrat dalam diri untuk menjadikan IPN Al-Ikhwan Al-Muslimun menjadi satu dorongan dalam diri kita untuk mempertahankan Islam. Sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.